Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton Hello Doktor TV3. Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dalam siaran 15 Ogos 2021, hari Ahad hari ini. Kepada anda yang sedang menikmati hujung minggu, selamat berehat saya ucapkan, ataupun baru pulang dari tempat kerja, rehatlah dengan secukup-cukupnya. Ataupun mungkin sedang bersiap-siap nak pergi beriadah, nak pergi berjoging. Buka pintu, tengok-tengok hujan lebat. Jangan risau, anda masih boleh bersenam dalam rumah sambil-sambil tu boleh tonton Hello Doktor TV3. Kerana topik yang kita bawakan pada hari ini, kita nak bincangkan tentang satu kerjaya yang paling penting di seluruh dunia. Kerjaya sebagai seorang ibu dan juga bapa. Saya pasti bukan mudah untuk membesarkan anak-anak, untuk mendidik anak-anak dari sekecil-kecil bayi sampailah ke alam remaja, kemudiannya dewasa. Ada saja cabaran-cabarannya. Di laman media sosial, di portal media ada macam-macam ilmu dan petua untuk membesarkan anak-anak kan. Jika anda mempunyai sebarang tips ataupun soalan yang ingin diajukan, anda boleh hubungi kami di talian 03-7726-1603 ataupun anda boleh ke Facebook page Hello Doktor TV3 dan anda boleh komen di situ. InsyaAllah kalau ada masa yang terluang, kita akan raikan soalan ataupun pendapat anda. Sebelum saya kongsikan tetamu kita pada hari ini yang akan kongsikan perspektif beliau, jom kita lihat statistik COVID-19 pada hari ini, 15 Ogos 2021. Jumlah kes baru positif COVID-19 adalah sebanyak 20,546 kes baru, menjadikan jumlah keseluruhan kes 1,404,899 kes. Kalau kita lihat angkanya masih tinggi, oleh itu kami di Hello Doktor ingin mengingatkan kepada anda semua, juga kami sendiri, agar tidak putus asa kerana kita sama-sama nak putuskan rantaian COVID-19. Kita harapkan dengan mencapainya immuniti kelompok, angka COVID-19 dapatlah turun dan kita dapat ke fasa yang seterusnya menjalani norma baharu seperti biasa. Baiklah, berbalik kepada topik kita pada hari ini, ilmu keibubapaan. Saya mahu kenalkan tetamu kita pada hari ini, Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, iaitu pakar perkembangan awal kanak-kanak. Tapi sebelum itu, ayuh kita lihat apa perkongsian rakan-rakan kita mengenai ilmu keibubapaan ini. Jom kita saksikan. Saya nak kongsikan cara saya mendidik anak saya, iaitu saya menggunakan style autoritatif kerana saya rasa itu cara yang terbaik untuk anak saya. Walaupun dia masih kecil, tapi saya tetapkan rutin harian dia seperti waktu makan, waktu menonton televisyen, waktu dia bermain dengan kawan-kawan di halaman rumah. Dan saya disiplinkan anak saya, tepat pada pukul 9 saya akan pastikan anak saya dah tidur. Bagi saya, rutin harian anak-anak telah ditetapkan dan bersekutu seperti waktu tidur mereka. Mestilah sebelum pukul 10 malam. Peraturan yang saya tetapkan mesti dipatuhi seperti makan di dapur dan waktu menonton televisyen tidak lebih daripada 2 jam sehari. Peraturan yang saya tetapkan bersesuaian dengan usia anak-anak saya dan kemampuan anak-anak saya. Hukuman untuk anak-anak saya berpatutan dengan usia mereka dan tahap kematangan mereka. Cara saya mengajar anak-anak saya ialah sejujurnya lah, saya ni seorang mami yang garang dan tegas. Macam anak sulung saya akan tegas dengan dia. Kalau sesuatu benda tu macam dia makan coklat ke, dia makan makanan yang ada dia punya plastik ke apa kan, memang saya akan tegas dia untuk angkat dan buang. Instead of saya yang ambil benda tu and saya buang. So dari situ saya ajar dia untuk how dia guna motor skill gerak. Manja tu, nak cakap tak manja, anak-anak saya dua-dua tu saya manjakan. Saya dengan suami saya, kita orang manjakan tapi dalam masa sama kita orang tegas dengan garang. Ada macam-macam cara mereka membesarkan anak mereka. Ada yang garang, ada yang manja. Kalau anda pula bagaimana? Anda boleh komen di Facebook page kami, Hello Doktor TV3. Ataupun kalau ada soalan yang nak diajukan, anda boleh hubungi kami di talian 03-7726-1603. Baik, bersama kita di Hello Doktor pada hari ini untuk membincangkan topik ilmu keibubapaan. Saya perkenalkan sekali lagi Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, pakar perkembangan awal kanak-kanak. Assalamualaikum Dr. Putri. Waalaikumsalam Hawa. Terima kasih kerana bersama Hello Doktor pada petang ni. Ya, terima kasih juga kerana menjemput. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Doktor. Sebagai permulaannya, kalau boleh Doktor kongsikan kepada penonton kita, kenapa untuk mendidik anak-anak ini ataupun untuk membesarkan anak-anak ini penting dari seawal umur sifar tahun lagi, seawal bayi lagi sampai 6 bulan. Itu fasa yang paling penting. Mengapa tu, Doktor? Okey, sebagaimana yang selalu saya sebutkan di mana-mana lah di mana-mana platform, biasanya saya akan kata 6 tahun pertama ni penting kerana pembinaan neuron dalam otak anak-anak kita tadi. Okey, 90% daripada neuron ini terbentuk pada 5 tahun pertama sebenar-benarnya dan neuron ini adalah blueprint yang anak kita akan pakai sehingga mereka berusia 60, 70, 80, 90 sampai ke akhir hayat lah sebenarnya Jadi nak kata 6 tahun pertama tadi sebenarnya perkembangan yang kita perlu lihat adalah perkembangan dari sudut fizikal, mental, emosi dan sosial mereka. Okey, kita sebut tentang sensory. Sensory itu sebahagian daripada perkembangan fizikal. So 6 tahun pertama tadi yang saya kata dalam lebih kurang 90% daripada otak kita bahagian belakang ni terbentuk pada usia sedemikian rupa sebenarnya berasaskan emosi, Hawa. Emosi. So ramai kita tak tahu emosi ni sebenarnya penting. Kita jarang membicarakan emosi. Betul tak? Tapi emosi inilah asas kepada pembinaan otak tadi. So antaranya yang selalulah saya tekankan kan, kita ibu bapa kena banyak berkomunikasi dengan anak. Ada banyak di situ, ada perkembangan bahasa, ada perkembangan hubungan positif yang baik antara ibu bapa dan anak. Kan kita nak bina perhubungan positif tadi, kita kena ada bonding yang kuat. So pertalian yang kuat tadi dia rasa kepercayaan pada anak, anak percaya kepada mak ayah dia. So a lot of perhubungan yang positif ini berlaku pada 6 tahun pertama juga. Dia tidak sebut tentang nak kena tahu ABC, nak kena tahu 1, 2, 3, tidak ini jarang orang bicarakan macam tu. Tetapi kalau kita nak memperkenalkan buku, ada cara dia. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, kita kena banyak tunjukkan role model tersebut, tunjukkan contoh baca buku, tunjukkan contoh kita bacakan dahulu kepada anak-anak. Itulah dia, sedikit. Tadi bila Doktor sentuh tentang emosi kan untuk 6 tahun pertama ni, apa contoh-contoh yang ibu bapa boleh lakukan untuk yang terbaik untuk anak-anak mereka? Okey, kalau yang dah biasa tengok kartun Inside Out kan beberapa tahun lepas, kartun tu memang sangat basic asas. Okey, anak-anak perlu tahu asas emosi. Maksudnya paling asas adalah dalam 6 kan lebih kurang kan. Yang biasa kita tahu adalah sedih kan, bila kita sedih kita nangis, bila kita marah, and then kita gembira, happy kan. And then kita adalah beberapa lagi yang lain, fear dan sebagainya. Okey. Asas ni kita kena maklumkan kepada anak. Contoh, yang ni nanti kita akan salah anggap. Bila kita tak faham, salah anggap tu kita nampak tingkah laku terus. Betul tak? Betul. Kan? Behavior kan? Padahal sebenarnya adalah emosi tadi yang sedang keluar. Jadi ibu bapa apa yang paling asas lah kita kena bantu anak-anak kita 6 tahun pertama adalah perkenalkan emosi tadi. So anak tengah menangis, Adam, kenapa Adam menangis? Adam marah ke? Ataupun Adam kecewa ke tak dapat toy tu? Ataupun Adam marah ke buat Lego besar-besar lepas tu jatuh macam tu? Apa perasaan waktu tu? Jadi kita nak kena perkenalkan dahulu. Apabila mereka kenal emosi, maka behavior atau tingkah laku akan perlahan-lahan dia tak wujud dalam bentuk behavior pun sebenarnya. Sebab mungkin pada usia ialah kalau 3 hingga 6 tahun ni mereka tak reti lagi nak bagi tahu apa yang mereka rasa lagi sewaktu kecil-kecil ni lagi kan Doktor. Mungkin ibu bapa kalau nampak anak-anak berperangai ataupun senyap bolehlah bertanya tentang emosi mereka. Doktor, kita ada seorang pemanggil, Abu dari Putrajaya. Hello Abu, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Saya Abu daripada Putrajaya. Ya Abu, apa soalannya tu? Okey, saya nak tanya soalan kepada doktor. Okey, bagaimana, apa suggestion ataupun bagaimana kita nak handle perkembangan anak-anak bagi pasangan yang berpisah, maksudnya yang dah bercerai kan, bagi anak-anak yang mengalami situasi macam ni. Boleh bagi pendapat tak? Okey, terima kasih Abu. Okey. Baik Doktor, ini untuk pasangan yang berpisah, bagaimana untuk mereka nak kendalikan anak-anak ini? Okey, sebaik-baiknya walaupun berpisah, memang kita galakkan co-parenting, tetapi bukan mudah kan Hawa dalam kita punya situasi kan. Okey, katalah tidak ada choice untuk co-parenting tadi walaupun sudah berpisah sebaik-baiknya adalah untuk kita ingat, kita tak boleh memainkan dua peranan. Berat tu.
Betul tak Hawa? Betul. Kadang-kadang kita mak nak jadi ayah, kita jadi mak kan. Jadi sebaik-baiknya jadi diri kita sendiri. Lakukan sebaik boleh yang kita boleh jadilah ya untuk anak kita tadi. Kalau kita seorang ayah, kita jadi ayah yang terbaik. Kalau kita seorang ibu, ibu yang terbaik. Dan dalam pendidikan orang kanak-kanak ni, kalau kita kata 6 tahun pertama ni, memang anak-anak melihat mak ayah ni sebagai everything. Kalau dari sudut Islam ni ada yang kata seolah-olah macam mak ayah ni macam Tuhan lah, sebab itu je yang dia nampak. Dia tak nampak orang lain dah tahu, dia nampak mak ayah dahulu. Okey, tapi bukanlah Tuhan as in that ya, tetapi melihat tu macam role model yang wow, yang hebat. Okay, another sudut pula ada yang kata mak ayah ni the first teacher, cikgu yang pertama. Jadi macam mana kita nak mengajar tu? Kita bukan mengajar macam di sekolah, tidak. Kita mengajar sebagaimana kita menunjukkan role model kita, memainkan peranan kita, tunjuk. Okay, kalau macam mana kita bercakap dengan orang, macam mana kita bercakap dengan anak, cara kita menyantuni atau tidak, cara kita berfikir. Kalau kita tengah marah, macam mana kita nak cakap dengan anak tu? Adam, Mami tengah marah sekarang ni. Boleh tak Adam bagi Mami 5 minit? Jadi kita merole modelkan cara kita meregulasikan emosi kita. Jadi Adam tadi, kalau dia dah belajar macam tu, esok kalau dia marah, Mami jangan kacau Adam, Adam tengah marah ni. Adam perlukan masa, kan? Betul tak Hawa? Maksudnya doktor, dalam fasa ni mereka meniru apa yang ibu bapa buat kan? Sangat Hawa, sangat. Banyak lagi perkongsian yang kita nak dengar daripada Dr. Putri, tetapi kita nak berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Hello Doktor. Hari ini kita bincangkan mengenai ilmu keibubapaan. Pada segmen pada kali ini, kita nak tahu apa antara cabaran mereka yang bergelar sebagai seorang ibu ataupun seorang bapa ini. Kepada anda, kalau ada tips yang ingin dikongsikan kepada kami ataupun ada soalan yang ingin diajukan, anda boleh hubungi kami di talian 03-7726-1603 ataupun anda boleh komen di ruangan komen di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Boleh komen di situ dan insyaAllah kalau ada masa kita akan kongsikan bersama tetamu kita selepas ini. Baik, masih bersama kita ialah Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli. Hello Doktor. Hai, apa khabar? Doktor, kalau kita lihat gaya ataupun jenis didikan kepada anak ni ada beberapa, antaranya authoritarian, permisif, pengabaian dan juga otoritatif. Kalau boleh doktor kupaskan satu-satu mengenai jenis-jenis ini doktor. Okey, biasanya yang paling famous di Malaysia ni adalah authoritarian. Ataupun orang kata tiger parenting lah, paling garang lah ni Hawa. Oh, dekat Malaysia ni ramai yang ibu bapa yang garang lah maksudnya. Ramai. Okey, ramai. silakan doktor. Tiger parenting ni sangat famous di Asia. So authoritarian ni, kalau kita kata, kalau saya biasanya mengandaikan, saya akan menganalogikan seolah-olah macam askar. Dia hanya memberi arahan, tapi dia takkan dengar apa-apa daripada anak. So authoritarian ni sekadar memberi arahan. Okay, authoritative, kalau kita tengok ya kasih sayang dan kawalan ya, untuk authoritarian kawalan sangat tinggi, kasih sayang kurang. Okay. Kemudian authoritative. Authoritative ni yang paling best, yang paling okay, yang paling ideal. Paling kawalan bagus, tinggi, kasih sayang pun tinggi. Maksudnya authoritative ya? Authoritative. Maksudnya dia masih boleh berbincang dengan anak. Pada masa yang sama dia tegas. Dia tak garang, dia tegas. Garang dan tegas adalah dua perkara yang sangat berbeza. Garang tu kita marah je lah kan, datang dengan emosi marah. Tetapi kalau kita tegas, kita masih boleh bertenang. Kita tegas dengan apa yang kita sampaikan. So tadi kita dah dengar beberapa ibu bapa kan yang berkongsi tadi kan. Betul. Okey, kemudian kita ada permissive. Permissive ni kasih sayang tinggi tetapi kawalannya kurang. Maksudnya dia sayang tapi dia macam tak kisah sangat. Apa-apa je lah tapi sayang. Maksudnya doktor terlalu manjakan anak-anak tu kalau permisif? Boleh jadi itu. Mereka yang memanjakan boleh jatuh ke dalam trap ini. Kemungkinan mereka adalah permisif. Dan paling terakhir adalah pengabaian. Kalau dalam English kita kata kita neglect teruslah anak tu kan, kita langsung buat tak tahu tu kan. Kasih sayang yang rendah dan kawalan kepada anak juga rendah. So authoritarian dan authoritative ni kadang-kadang boleh jadi confusing sebab ada orang kata dia nak disiplinkan anak. Ya. Tapi kalau hanya sekadar kawalan,
kasih sayang tu dia kurang berikan kepada anak. Kena ingat ya 90% daripada otak anak tadi adalah berasaskan emosi. Okey, bila doktor sebut authoritarian dan juga authoritative ni adalah perkara yang lebih kurang ataupun sentiasa keliru lah, orang sentiasa keliru antara kedua-dua ni, tetapi tadi doktor sebut paling baik adalah authoritative. Kalau boleh doktor kongsikanlah mungkin bagaimana untuk ibu bapa ni nak mendidik anak dengan gaya authoritative. Okey, paling mudah yang boleh saya sampaikan ya, kita be mindful. Maksudnya kita conscious, kita sedar. Kita parenting anak dalam bentuk kita sedar bahawa apa yang kita sampaikan itu kita tahu bagaimana nak menyeimbangkan semula. Kalau kita dah marah tadi, contohnya kita dah tegur anak, kemudian kita semak daripada jauh, kita tengok, kita observe, kita perhati macam mana anak tu mengambil teguran tadi. Kalau kita nampak anak tadi terganggu emosi, kita datang semula dengan keadaan, anak okey, abang okey, kenapa ibu tegur tadi? Kita boleh bawa berbincang. Maksudnya kita bukan sekadar memberi arahan tadi ataupun firm tegas, tetapi kita juga mendengar. Dan perkara ini perlu kita, orang kata apa ya, perlu kita galakkan lah ya ibu bapa kita untuk banyakkan mendengar luahan isi hati anak-anak kita. Dari sudut satu teori ni kan, Hawa yang saya nampak ya, di kalangan remaja kita, mereka sudah bermula pada umur 13 tahun ya, dah bermula berlaku inner speech. Inner speech ni adalah berfikir di dalam. Maksudnya dia tak bercakap. Jadi kita jangan terkejut kalau anak remaja dia tak nak bercakap. Lebih berahsia ya doktor? Ya, berahsia sebab perkembangan bahasa tadi berlaku dalaman pula. So yang luaran tu dah berlaku 6 tahun pertama. Outer speech dia dah bercakap dengan tanpa berfikir, tanpa berlapik. Dia bercakap je. Jadi kita kalau salah faham, kita akan rasa macam anak ni kurang ajar ke? Anak ni tak reti nak respect ke? Contoh ya, sebab anak tadi bercakap tanpa berfikir. Tetapi as mereka membesar tadi, dia akan mula berfikir secara dalaman, dia tidak bercakap. Jadi disimpan. Segala apa yang mereka fikirkan di dalam, ini yang kita risau sewaktu peringkat remaja ni kalau mereka tak bercakap, especially dalam pandemik. Anything kan, apa-apa saja boleh berlaku. Ya. Doktor, maksudnya apabila mereka dah mencecah umur 13 tahun ni, ibu bapa kena lebih banyak bertanya lah ya? Bercakap, bersembang. Ya, bukan sekadar bertanya. Dan komunikasi ini perlu bermula daripada kecil sebenarnya. Maksudnya kalau kita dah biasa bersembang dengan anak, itu yang authoritative tu paling best lah sebenarnya kan. Kita boleh tegas, at the same time kita juga boleh berkawan, boleh bersembang dengan mereka, boleh berbicara apa sahaja yang mereka tanyakan. Macam menarik ni, authoritative ni. Doktor, kita ada soalan dari Facebook. Hello doktor. Dari penonton kami, Alicia Naila. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya soalan. Saya ada anak berumur 4 tahun. Kadang-kadang anak saya tak macam anak orang lain. Semua nak berkepit je. Kalau boleh saya nak minta pendapat doktor, apa yang perlu saya lakukan? Ini biasa kalau berkepit ni kita sebut clingy lah. Doktor, silakan. Okey Hawa, biasanya anak-anak macam ni dia macam perkembangan anak, dia akan trust mak ayah dulu. Jadi saya tak terkejut kalau anak tu clingy. Takkan tiba-tiba dia nak clingy pada orang yang tak kenal. Betul tak? Betul tak? Dia akan clingy dengan mak ayah dia dulu kerana dia rasa selamat dengan mak ayah dia tadi. Ini adalah keperluan asas ya seorang manusia. Bila kita membesar, kita dalam proses tersebut, kita kena ada seorang atau dua orang, itu yang mak ayah tadi, yang kita trust dahulu, kita percaya dahulu. Bila kita percaya, kita akan mula, dia mengikut peringkat kan, kalau anak perempuan, anak lelaki, mula-mula dia akan bina trust, kepercayaan. Kemudian dia akan mula membina autonomi dalam diri dia. Lawan kepada autonomi tadi adalah rasa malu dan rasa bersalah. Ini yang bila mana parents ramai tanya, kenapa anak saya tak confident? Apa yang berlaku pada umur 2-4 tahun tadi? Tadilah bila kata 4 tahun tadi kan, kalau kita support anak tadi, anak tu clingy tak ada masalah. Support dia, it's okay. Kakak okay ke? Contoh nama Alia. Alia okay? Alia takut ke? Alia segan ke? Tapi tu uncle Alia, kita kenalkan. Introduce, kita mulakan. Jadi bila kita dah introduce dengan baik, anak pun dah ready. Dalam otak mereka dah mula menerima, maka slowly dia akan keluar daripada clingy tu. Doktor, maaf kalau saya mencelah. Doktor, kalau kita lihat tugas sebagai ibu bapa ni, cabarannya memang besar. Tetapi kalau boleh doktor kongsikan cabaran ibu bapa sewaktu pandemik ni pula doktor. Lagi mencabar Hawa. Soalan tu memang kita sedang lalui kan daripada last year March kan, 18 Mac tahun lepas. Cabarannya datang dari sudut emosi sebenarnya.
Okey, kalau kita tadi saya sebut asas keperluan manusia kan, rumah sepatutnya kita rasa selamat. Sebab kita balik rumah kita nak rehat, kita balik rumah kita nak dapatkan, kita nak manja-manja dengan mak ayah kita ataupun mak ayah kita nak manja dengan anak-anak, contoh ya. Ya. Okey, dalam keadaan pandemik, semua di rumah, kerja di rumah, betul tak, work from home, sekolah di rumah, anak-anak berada di rumah, ibu bapa berada di rumah, semua orang di rumah. Kan? Instead of sepatutnya ianya menjadi satu tempat yang selamat, tetapi anak merasa seolah-olah macam tengok mak ayah sibuk kerja kat rumah, dia kena ada kelas kat rumah, semua benda kat rumah. Jadi bila masa dia nak rasa diri dia sendiri? Nampak tak? Ruang selamat tadi telah terganggu. Jadi disebabkan itu, usually lah apa yang saya selalu sampaikan adalah macam mana kita nak jadi ibu bapa yang fleksibel sewaktu di rumah tu. Emosi terganggu. Kita dah burn out. Betul tak? Kalau betul pun kita nak ketengahkan rutin yang macam mana Hawa? Sebab rutin ni pun kita akan mudah structured. Tetapi macam mana nak longgarkan sedikit, fleksibel tu? Sebab kita ada meeting kita, betul tak? Kalau kita kerja di rumah, tiba-tiba ada meeting pukul 10 ni. Macam mana nak buat ni? So persediaan perlu mak ayah, ibu bapa fikirkan sebelum meeting tu berlaku contohnya. So apa yang boleh kita sediakan di rumah? Menurut, kalau boleh saya kongsi sedikit, UNICEF mengatakan sewaktu pandemik anak-anak memang kalau boleh ya, sampai 18 tahun ni kena tidur 12 jam pada waktu malam. Maksudnya doktor, kalau boleh ibu bapa ni ada lakukan jadual lah untuk anak-anak mereka, ada lakukan rutin untuk anak-anak mereka. Baik, kita nak lihat cara pasangan ibu bapa ini membesarkan 3 orang anak yang berumur 7 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Kalau sebelum pandemik boleh keluar bersia-sia dan sebagainya, tetapi kalau lepas pandemik banyak duduk di rumah. Jom kita lihat bagaimana pasangan ini membesarkan ketiga-tiga anak mereka. Hai, nama saya Mikael. Mikael 7 tahun. Saya rindu sekolah. Saya nak jumpa cikgu, saya nak main kawan-kawan, main bola. Saya nak balik kampung. Saya nak jumpa nenek dan atuk. Duduk rumah masa PKP, definitely anak akan tension. Okay? Mereka akan tertekan sebenarnya sebab limitasi pergerakan dan tidak berjumpa dengan kawan-kawan. Sebelum PKP, perkara-perkara yang kita sering lakukan adalah biasalah di hujung minggu, setiap hari Sabtu atau hari Ahad kita akan keluar sarapan pagi, dine in lah dekat mana-mana kedai-kedai, sebab anak-anak saya ni dia memang suka roti canai. Okay, so kita akan keluar lah setiap pagi hari weekend tu. Tapi sekarang berbeza lah, perlu diberitahu anak-anak kenapa kita tak boleh lagi buat perkara yang sama seperti dahulu. Dalam mendidik anak, saya percaya kita tidak boleh mendidik anak sama seperti didikan yang kita peroleh pada suatu ketika dahulu. Didikan anak pada masa ini perlu selaras ataupun perlu mengikut peredaran masa pada masa ini. Bila kita katakan peringkat generasi itu berbeza, yang kita boleh katakan di sini adalah didikan terhadap anak-anak juga berbeza. Tidak sama cara didikan kita pada waktu kita kecil dengan pada waktu anak zaman sekarang lah. Peranan ibu bapa adalah perlu menetapkan had pada kadarnya. Dan jika kita halang, definitely perkara seperti info yang baik, teladan-teladan yang baik yang boleh kita dapat daripada teknologi itu, mereka tidak dapat grab dan mungkin mereka akan tinggal jauh compare dengan rakan-rakan bila yang exposure dia lebih kepada teknologi. So kita perlu terapkan juga, tetapi dengan kadarnya yang ada hadnya.
Kembali di Hello Doktor, masih membincangkan mengenai ilmu keibubapaan. Kalau sebentar tadi kita dah tahu apa jenis-jenis gaya keibubapaan, antaranya authoritative, authoritarian, permisif dan juga pengabaian. Bersama kita masih lagi bersama dengan Dr. Putri dan kita bersama dua lagi tetamu. Kita bersama dengan Tujuh Loka. Hello, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama Hello Doktor pada petang ni. Sama-sama. Okey, kami tahu anda berdua ini selebriti yang cukup berkejaya. Macam mana anda bahagi masa untuk mendidik anak-anak ni? Bagaimana cara-cara anda mendidik kedua-dua anak anda ni? Bagaimana ambil masa? Macam mana bahagikan masa rutin anda kan dengan bekerja, nak mendidik anak-anak? Oh. Kalau untuk kami sebenarnya kebelakangan ni kita lockdown kan. Jadi masa tu banyak bersama keluarga. Jadi kami pun ada baiknya bila kita di pandemik ini. Salah satu dia kebaikan dia inilah kita bersama keluarga hari-hari. Masa bersama. So cara mendidik tu tidaklah ada yang spesifik untuk mendidik anak ni. Kami mendidik dengan cara melihat situasi. Kalau boleh Tujuh Loka kongsikan umur Yusof Alexander dan juga Aiko Bintang ni. Yusof 5 tahun, Bintang Aiko dah 9 bulan. Oh, masih bayi lagi. Okey, kalau Yusof kan, kalau nak sekarang ni masa pandemik tak boleh nak keluar berjalan-jalan kan. Bagaimana kalau anda membesarnya dekat rumah sewaktu pandemik ni? Apa tu tadi? Minta maaf tak dalam waktu pandemik ni macam mana Yusof kat rumah. Okey, dalam keadaan pandemik ni apa yang kita boleh lihat anak kita ni ada sedikit yalah dia frustration sedikit frust tak boleh nak even ingin ke sekolah. Dia kan kami pun baru hantar dia baru nak hantar dia, lepas tu tiba-tiba betul-betul lockdown sampai sekarang dia asyik cakap je I'm gonna bring my toys to school, nak tunjuk my friends. Saya macam dia belum dapat lagi buat kawan tu. So very sad lah for him. Tapi kalau kat rumah ni dari segi pembelajaran macam Loka always order a lot of activity on Shopee actually. And also macam dia punya ABCs belajar the basic stuff lah. Yelah sebab Yusof mesti sangat-sangat bersemangat nak jumpa kawan-kawan tetapi tak boleh kan. Jadi macam mana Tujuh Loka nak fahamkan ataupun interact dengan Yusof, nak bagi dia faham dan juga happy dekat rumah? Kita layan lah. Kita banyakkan masa bersama mereka lah. Bermain dengan mereka, belajar dengan mereka, apa yang kurang kita tambah. Kalau ada masa yang macam kalau kita boleh keluar pada taman perumahan, itu pun sedikit sunyi. Dia pun dan risau kalau kita mau keluar dengan kes yang sangat tinggi dengan sekarang. Jadi kami lebih kepada macam spend time, menunjukkan, kasih faham dia apa yang terjadi dengan sekarang ni, melihatkan dia lagi berita-berita yang kes banyak virus, COVID-19, fahamkan dia hari demi hari dan faham lah. Dia setiap hari bila dia tanya bila dia boleh keluar ke, pergi museum ke, dia hampa lah, we cannot go out sebab COVID kan. Tapi itulah dia belajar banyak bersabar lah. Alhamdulillah dia pun respon yang sangat baik. Alhamdulillah, sebab tu penting bila kita nak fahamkan kenapa tak boleh keluar kan, baru mereka boleh terima lah. Baik, Dr. Putri, kalau kita lihat tadi doktor dah jelaskan ada beberapa gaya didikan kepada anak-anak ni. Tetapi kalau ibu dan bapa gayanya berbeza, macam mana tu doktor? Oh, tu bukan senang tu. Senang. Okey. Dia macam ni, antara suami isteri memang kita kena berbincang, tetapi bukan senang. Saya faham perkara tu sebab masing-masing akan datang daripada background yang berbeza. Akan berlaku salah faham. Memang akan berlaku. Kita tak boleh nak elak perkara tu. Tapi kat mana titik tengah tu yang kita nak orang kata decide. Kita nak titik tengah yang kita nak ke depan ni. Macam mana kita nak handle anak. Katalah tidak boleh untuk itu berlaku. Contoh bukan senang kan? Maka kita cuba sebaik yang boleh dengan cara yang ada.
Kita cuba. Anak pasti akan confirm. Itu akan berlaku psikologi kan. Jadi bagaimana kita nak neutralize pula? Nak neutralize tu mungkin perlukan extra penjelasan. Yang inilah penat sedikit kan. Nak terangkan tu sebab cara ayah lain, cara mak lain. Tapi kat mana tu? Salah seorang perlu menjadi, saya kata mediator lah, orang tengah tu untuk seimbangkan. Jadi sebagai orang tengah ni kita nak kena kita bukan nak memburukkan sesuatu. Mungkin ayah sibuk, mungkin ayah caranya begitu. Kita bukan nak memburuk-burukkan, macam kita tak bolehlah datang dengan sudut negatif yang kata abah memang macam tu, abah memang suka buat macam tu. Tu dah tak baik kan. Maksudnya doktor, normal untuk ada salah satu ibu bapa yang lebih tegas, seorang yang lebih lembut, tetapi kena ada keseimbangan dalam masa yang sama ya doktor. Kena ada Hawa, kena ada. Itu paling penting lah kan kalau kita nak move forward tu. Tapi bersedialah dengan apa yang akan berlaku seterusnya tu. Betul. Kena buat. Okay, kita ada soalan di Facebook daripada rakan kita, Iza Zara Zulaika. Bagaimana untuk pengurusan mental bagi kanak-kanak ketika pandemik ini yang terpaksa stay at home? Bagaimana peranan ibu bapa sekiranya ibu bapa juga turut work and home? Menjadi peruntukan masa itu agak terhad. Ini dengan keadaan sekarang inilah ibu bapa work from home, nak menjaga anak-anak lagi. Bagaimana tu doktor untuk peruntukan masa? Okey, tadi Hawa pun dah sebut tentang orang kata rutin kan? Rutin yang seimbang. Katalah belajar secara online tu 2 jam. Jadi bermain perlu seimbang dengan waktu screen time tadi. Dan kita juga akan ada masalah yang tak boleh nak kawal anak dengan screen time, betul tak? Yang dah besar tu mungkin akan terus kepada main game. Jadi kena seimbang dengan aktiviti fizikal. Cadangan daripada UNICEF sendiri dan beberapa psikologis, setiap hari wajib physical activity 1 jam. Ini belum lagi kalau ada screen time tadi. Kalau ada screen time 2 jam, maka extra 2 jam lagi untuk bermain secara fizikal. Bermain pula, cadangan saya paling mudah perlulah bersifat sensory ataupun asas perkembangan kanak-kanak tadi, iaitu fizikal, mental, social, emotional. Kalau ada contohnya doktor? Contoh, kalau sensory tadi bermain dengan pasir, bermain dengan air, ini akan sangat membantu kita untuk neutralizekan emosi kita. Secara tak langsung ini membantu. Sebab kita nak pergi pantai tak boleh kan? Betul. Kan? So pasir di rumah, adakah kita nak order ataupun kita cuba dapatkan? Kalau tuju dengan lokal pula bagaimana? Apa aktiviti yang selalu buat dekat rumah dengan anak-anak? Dengan Nila Yusof Alexander kan yang dah besar. Dia lokal rajin membeli, macam dia cakap tadi, dia membeli barang-barang aktiviti untuk Yusof. Buat sabun ke or macam those volcano science experiment. Lepas tu Yusof dia suka main dengan air, so kadang-kadang kita biar je dia main. Itulah. Itu macam yang doktor cakap tadilah, sensory kan. Ya, itu sangat bagus. Ada dalam kalangan mereka yang rasa anak-anak ini perlu dimarahi untuk nak mendisiplinkan mereka. Ada tak cara lain selain daripada marah ni? Okey, kalau bolehlah saya selitkan Hawa kan. Saya nak ajak semua ibu bapa untuk cuba melihat dari sudut pandang mata anak-anak. Kita selalunya melihat dengan mata kita kan, yang dah besar ni kan, jadi kita sibuk, kita tengok daripada atas. Itu yang jadi authoritarian macam askar tu kan, tengok je anak kan. Dan kita bagi arahan, kita marah dia. Tetapi kita jarang duduk dari sudut dia. Cuba kita duduk ketinggian dia. Kita tengok atas. Apa kita rasa? Takut tak? Yang kita nampak apa? Satu figure yang sangat wow, tinggi, lepas tu memandang ke bawah. Sudut pandang mata anak tadi lainnya, kalau kita duduk dalam diri mereka yang baru nak belajar ni, dunia kita ni macam-macam ni, baru nak belajar kenal emosi, baru nak belajar mengenali apa yang berlaku sekeliling ni, pandemik pula. Kan sebenarnya banyak hikmah duduk di rumah, kita kenal mak ayah kita lebih lagi, mak ayah kenal anak lebih lagi, betul. Tetapi kita juga ada perkara lain yang perlu kita fikirkan. Jadi nak kata anak tadi kita nak kena marah mereka, saya lebih menekankan komunikasi tadi. Kenapa tidak kita explain? Kan kita terangkan. Kalau dia salah, baru sekali buat salah. Nak pandai, nak kena berapa kali ulang salah tu, betul tak? Kita tak naklah sampai dia takut nak buat salah terus, takut. Kan bila dia terus takut, itu yang menjadi trauma. Boleh menjadi trauma, boleh menjadi sesuatu yang terus stop daripada dia nak mencuba lebih lagi. Sebab waktu masa
mencuba ni kan 2, 3, 4, 5 tahun tu dia nak cuba. Jadi it's okay to fall. It's okay to make mistakes kan. Tak ada masalah. Janji dia nak cuba. Dia ada kekuatan mampu mencuba. Pada usia yang nak mencuba sekali ni, nak belajar macam-macam, nak experience macam-macam ya doktor? Ya, betul. 7 Loka ada satu music video yang menceritakan tentang kisah ekor bintang ya? Ya. Kau boleh kongsikan bersama penonton tentang keistimewaan video tu. Kita nak tahu juga. Video tu adalah lagu Hastuk Bintang lah, hadiah lah daripada kami lah. Dan music video tu menceritakan yang Bintang ni dia istimewa. Dia ada dugaan di awal lah dia ada gastroschisis di waktu dia lahir. So itu untuk dugaan dari kami lah, keluarga kami di mana awal bulan. Tapi sekarang Alhamdulillah Bintang sudah sihat. Istimewa dia lagu tu love lah. Dia tidak yang lebihnya. Dia semuanya cerita tentang love. Itu dia kasih sayang 7 Loka kita dapat lihat daripada video ni kan. Tersentuh hati saya. Okey, tetapi kita nak tanyalah kepada anda berdua kan. Tengok dua-dua ni macam sama-sama level juga, tapi nak tahu siapa yang lebih tegas, siapa yang lebih manja ni? Saya manja lah. Ni lembut. Oh ya, Loka yang tegas. Saya tegas. Kadang-kadang kita dah cakap jangan bagi tengok TV. Sekali saya masuk, kita tengah exercise kan. Sekali dia pergi kasih tengok TV. Stresnya. Saya ada masalah. Dan memanglah biasalah seorang ayah dan ibu tu biasalah ada hati yang bila dia mau tegas, dia tegas. Tapi saya ni lebih kepada lembut tu. Terlalu lembut macam. Alamak. Anak tu minta. Okey. Dia marah sekali tapi 2 kali dia minta macam okey. Cair hati. Ya, so macam okey lah. Kita dah tahu siapa yang tegas, siapa yang lembut. Tapi kita nak tahu lagi, anda jangan ke mana. Kita berehat dulu seketika. Hai, saya Anissa. Harapan saya adalah agar semua rakyat Malaysia akan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar kita dapat sama-sama membantu rasuah wabak COVID-19. Dalam masa yang sama, kita hendaklah sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar dari rumah dan juga membasuh tangan dengan kerap. Di kesempatan ini, saya juga ingin berterima kasih kepada semua frontliners yang masih berjuang sehingga ke hari ini dengan mengorbankan masa dan tenaga bagi memastikan keselamatan dan kesihatan semua rakyat Malaysia. Itu dia antara harapan seorang rakyat Malaysia, dan harapan saya semoga kita dapat bebas dan merdeka daripada COVID-19. Baiklah, masih bersama kita 7 Loka dan juga Dr. Puteri. Baiklah, kalau boleh kita nak kongsikan antara beberapa situasi ragam anak-anak. Kita nak tahu bagaimana 7 Loka mengendali sekiranya anak-anak meragam sedemikian, dan juga pendapat daripada Dr. Puteri. Jom kita tengok apa situasi pertama ni. Baik, apa yang bukan sekiranya anak suka bertanya soalan yang suka dijawab oleh orang dewasa, suka mengamuk. Okey, kita mula yang pertama dulu. Kalau anak-anak suka bertanya soalan yang susah nak jawab, ialah pada umur 3, 4, 5 tahun ini mereka suka tanya kenapa kan? Kalau 7 dan Loka, bagaimana anda kendalikannya? Kita punya prinsip usually macam cuba bagi dia faham ataupun macam synthesizekan benda tu untuk dia dengan cara yang simple untuk dia faham lah. Kalau dia akan bertanya lebih, usually kita kasih faham dia lah, communicate lah kan. Kasih sampai dia puas hati lah. Sampai dia puas hati. Sampai dia puas hati. Bila budak ni dia umur dia 3 hingga 5 tahun ni, apa yang saya boleh lihat, dia kena sampai dia orang puas hati. Dia ada emosi, nanti dia frust. Kalau kita nak bagi tahu dia, takut nanti dia cakap, oh kenapa baba sama mami dia hendak explain. Takut nanti dia akan fikir lain lagi nanti. Takut dia frust tu yang kita risau. Jadi kita kena explain sampai dia puas hati lah. Kalau mengambil masa untuk 2-3 hari, 2-3 hari lah. Kalau dia why, kita kena explain sama dia. Communicate.
Kalau Dr. Putri pula bagaimana secara ringkasnya? Nampak doktor bagi thumbs up? Ya, thumbs up. Sebaik-baiknya begitulah. So itu yang seronok bila tengok Tunjungan Loka kan. Walaupun kata tadi manja, husband is manja, Loka a bit apa orang kata firm kan. This is needed. Kena seimbang, kena ada dua-dua. So nanti kat tengah-tengah tadi kena decide apa dia yang terbaik untuk anak tadi. This is where you build the boundaries. Untuk anak, apabila mereka bertanya, mereka sebenarnya sedang mengembangkan vocabulary, kosakata. And then lagi satu, kita membina skema. Bayangkan macam mind map. Dia dah tahu lori. Tetapi lori tadi you describe lagi. So berkembangnya vocabulary tadi berasaskan penceritaan daripada ibu dan ayah. Apabila mereka bertanya, kita menjawab, berkembang lagi lah pengetahuannya, Doktor. Doktor, kita ada lagi beberapa lagi situasi nak tanyakan kepada anda bertiga. Ini kalau adik-beradik lebih daripada seorang, adik-beradik 2-3 orang berebut barang mainan. Macam mana ni, Doktor, kalau kita nak kawal? Ni yang paling susah ni. Saya okey. Kalau saya boleh jawab, tak boleh nak kata kena mengalah tu. Kadang-kadang kita kena ajar yang katalah mainan tadi anak yang sulung punya. Kita kena dahulukan dia. Sebab dia, contoh kalau dia yang sedang pegang mainan tadi, maka kita berikan masa untuk anak yang 4 tahun tadi yang tengah pegang tu untuk bermain dahulu dengan mainan itu. Kita jangan kata abang mengalah lah abang tu adik-adik kecil. Don't do that because kita mengajar anak kita sentiasa mengalah. Nanti dia tidak membina autonomi diri dia sendiri tadi. Ini salah satu juga yang ramai salah faham bila kata anak pergi sekolah dia tak ada kawan. Contoh kan, it's okay untuk tidak ada kawan. Sebab anak tadi belum ready. Kalau dia ready, dia pergi cari kawan. So begitulah tadi dengan hak bermain tadi tu. Kalau dia tengah pegang permainan tadi, kita kena hormatlah. Jadi kita mengajar macam mana nak ajar adik untuk hormat abang tengah bermain dahulu. Tunggu, wait for your turn. Untuk belajar hormat, untuk belajar kongsi juga. Ya, tapi jangan mengalah. Jangan mengalah. Sebenarnya. Sekali-sekala boleh tapi not all the time. Okey, tadi saya ada nampak antara situasinya kalau anak tak nak dengar cakap ibu bapa. Kalau Yusof Alexander tak dengar cakap Tujuh Loka, apa yang anda lakukan? Kalau dia tak dengar cakap, jarang sekali lah Yusof tu dia tak dengar cakap. Jarang lah. Yusof is very good boy lah. Alhamdulillah. Dia cuma Yusof ni naughty dia dekat dia yang macam kalau kita cakap jangan main sabun. Lepas tu sabun botol tu dah kosong. Dia macam tu. Dia akan dia punya curiosity. Tapi selalunya bila dengar cakap yang ni dia kurang lah. Dia kurang lah. Dia sangat-sangat kurang. Tapi kalau dia bising kan, yang tu dia tak dengar cakap. Ya. Dia attitude lah. Selalunya dia attitude lah. Kita orang pun selalunya explain usually macam macam it's quiet time, okay. So sekarang ni kita quiet. So kena explain, dia akan tiba-tiba dia terbuat bising balik, explain balik lah. So terangkan kat dia balik. Memang perlu bersabar ya sebagai ibu bapa. Take time. Macam doktor cakap, kanak-kanak ni orang take time. Kita take time jugalah. Kita ambil masa, itulah cabarannya kan jadi ibu bapa. Betul. Hawa nampak tak di situ? Banyak komunikasi sedang berlaku kan? Explain, penerangan. Itu je sebenarnya. Betul? Doktor, kita nak tengok situasi seterusnya pula. Kita dah tengok beberapa ragam. Kalau tadi, kalau nak bagi anak dengan cakap bagaimana kan. Kalau anak-anak terlalu memilih makanan, ini pun antara cabarannya juga. Doktor, tak nak makan nasi, tak nak makan sayur kan. Ini bagaimana, Doktor? Okey, ini cabaran juga kerana saya pun mengalaminya. Bukan senang. Bukan senang, tapi simple saja. Okey, berbalik kepada rutin. Waktu makan adalah waktu makan. Okey, katalah dia memilih, maka dia tak nak makan kan sebab apa yang kita sediakan tadi, kita dah ada choice. Contoh ya, buat 2 choice untuk dia pilih, yang ni atau yang ini. Tapi dua-dua tu ada nutrisi yang sesuai untuk dia. Okey, and then dia tak nak. Kata ya, picky eater kan tak nak. Okey, you're gonna miss. Anak akan, orang kata hilanglah masa waktu makan tu. So the next one, petang pula. Contoh kan, waktu makan, minum petang. So dia kena tunggu. Lapar tak lapar dia kena tunggu. So rutin kena kekal sama untuk waktu makan supaya dia belajar dengan keadaan kalau dia tak nak makan, dia kena bertahan. Sampailah meal seterusnya, sampailah waktu makan seterusnya. Jadi itu antara cara lah untuk membantu anak-anak yang picky eater. Kita jangan rasa kesian, Hawa. Kita biasa parents kita akan rasa macam Allah tak makan langsung ke? Okey, kita ganti dengan benda lain, snack. Don't.
The moment kita kenalkan benda-benda yang manis, melekat. Sebab sweet tooth ni lain kan, dia I want biscuits macam tu kan. Dia selalu teringin nanti. Ya, ya betul. So itulah antaranya, rutin makan. Doktor, bagaimana pula kalau situasi ibu bapa yang suka menakut-nakutkan anak-anak kalau nak melarang sesuatu? Kalau tak buat ni, nanti hantu datanglah, apalah kan. Ibu bapa yang suka menakutkan anak-anak ni. Polis. Gelak-gelak tuju dengan Loka tu? Dia selalunya dia takut popo. Kalau popo. Kami macam popo memang dia takut. Oh ya? Itulah orang Tapi bila dia makin besar dia macam okey, dia cakap dia macam okey gitu ya. Popo tu siapa? Polis. Oh, polis. Short form. I see. Polis jahat sangat kan? Ayat tu jahat sangat polis tu. Oh. Popo lah kan, short form. Tapi dia dengar cakap lah kan. Kalau cakap macam tu, kalau buat macam ni nanti popo datang. Tapi kita tak guna hantu lah because Yalah, kita tak nak dia takut nak buka lampu dia sendiri. Just macam don't want him to grow up believing dengan benda yang macam tu. Dia tahap yang kita takut-takut sampai dia betul-betul takut. Dia macam yang takut dia pun paling-paling 2 saat, 2 minit takut gitu je. Dia ulang balik. Doktor, macam mana kalau ibu bapa yang takutkan anak-anak ni? Okey, saya minta maaf ya Tuju Loka. Saya explain ya. Okey, as long as benda tu tidak terus simpan dalam kepala dia sebagai satu elemen dia punya perception terhadap polis. Itu pun satu perkara yang kita kena, okay, let's think ahead. It's not going to be easy for them lah nanti kan. Macam kalau nampak polis je, dia jadi takut. Macam kita lah, saya pun sampai sekarang saya jadi takut dengan polis. Padahal sepatutnya polis membantu kita. Betul tak? Sebab mungkin kita pernah diugut dahulu masa kecil, nanti kan tangkap polis, duduk dan diam, nanti polis datang. Kita jadi takut begitu. Walhal polis tugasnya adalah untuk membantu kita sebenarnya lah. Okay, so this is something about fear and anxiety. Dia akan tertanam. Kalau kita guna takut-takutkan dengan hantu, itu yang kita tak nak tu. Sebab dia akan tersimpan tau. Dan tersimpan ini boleh jadi satu bayangan yang sebenarnya tak ada apa-apa, tetapi dia dah dapat benda tu. Dia dah tersimpan. Itu yang kita kalau boleh nak elakkan. Dia akan mengganggu proses pembelajaran nanti kalau digunakan dengan cara yang salah. Baik, okey. Boleh tetapi mungkin dengan cara yang berbeza lah, bukan menakut-nakutkan mereka ya. Baik, terima kasih semua atas masa yang diluangkan bersama Hello Doktor pada petang ini. Terima kasih kepada Dr. Putri, Tuju dan Loka. Terima kasih. InsyaAllah segala perkongsian pada hari ini oleh Dr. Putri, Tuju dan Loka memberi manfaat kepada anda semua. Semoga anda dapat membesarkan anak-anak yang menjadi generasi Malaysia yang boleh kita banggakan. InsyaAllah. Jumpa lagi Hello Doktor pada minggu depan pada masa yang sama 5.30 petang. Saya Hawa Rizwan undur diri dahulu ya. Assalamualaikum.